Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di HK Studio. Sebelum kita bermula, kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng untuk dapatkan lagi kisah seram dari kami. Asrama. Kali ini aku ingin berkongsi sebuah kisah seram yang berlaku di sebuah asrama sekolah. Kejadian ini berlaku pada tahun 2011. Ketika itu aku berada di tingkatan 5 di sebuah sekolah berasrama penuh di Ipoh, Perak. Barangkali orang Perak tahu sekolah mana yang aku masukkan. Peristiwa ini terjadi kepada junior aku. Ketika itu mereka berada di tingkatan 2. Malam itu seperti kebiasaan, setiap pelajar tingkatan 2 dan 3 diwajibkan untuk memasang kelambu. Mereka semua tidur di atas katil jenis double decker. Jadi, apabila jam 10 malam selepas tamat kelas malam, semua kelambu sudah disiap pasang. Hendak dijadikan cerita, aku masih lagi belum tidur. Rutin setiap malam sebelum masuk tidur, aku akan melepak dengan kawan-kawan dan buat kerja-kerja gila. Biasalah, pelajar duduk asrama, tambahan pula semuanya pelajar lelaki. Sedang seronok berbual dan melepak-lepak. Tiba-tiba kami terdengar bunyi bising di dom sebelah. Ketika itu pelajar tingkatan 5 tinggal di dom paling ujung, terpisah dengan tandas dan bilik mandi, sehinggalah ke dom junior ini. Kami yang ketika itu merupakan pelajar senior menyangka ada junior yang masih tidak tidur lagi. Acah-acah seperti pelajar senior kononnya, kami pun bergerak ke dom junior untuk memberi pengajaran. Setibanya kami di dom junior, semua lampu di seluruh dom dah terpasang terang benderang. Junior tengah berkumpul di atas lantai dengan tilam yang diturunkan, duduk mengelilingi seorang budak tingkatan 2 yang tengah terbaring pucat. Diorang semua duduk keliling tetapi menghadap keluar. Ada yang memegang Yasin, ada yang membaca Yasin, dan ada yang peluk lutut dan macam-macam lagi. Muka mereka semuanya pucat lesu, dan kami terus membatalkan hasrat untuk memarahi mereka. Kemudian kami pun bertanya, ada apa masalah dan apa yang berlaku. Jadi, ketua dom itu pun menceritakan apa yang telah berlaku. Masa itu dalam jam 3 pagi. Semua junior memang sudah masuk tidur di katil masing-masing dalam kelambu. Lampu dom memang dah dipadamkan. Yang ada cuma limpahan lampu koridor yang menerangi setengah tempat. Tiba-tiba, budak yang terbaring di tengah-tengah itu pun terbangun sebab dia dengar pintu dom terbuka. Dia pun pandang ke arah pintu sebab katilnya berdepan dengan pintu dom tersebut. Ketika itu, dia ternampak satu susuk tubuh seperti perempuan di pintu itu. Tapi tidak nampak dengan jelas kerana cahaya lampu koridor yang tidak begitu terang
Dan tambahan lagi, katanya pula dipasang dengan kelambu yang berjenis kain yang tebal. Dia pun menghiraukannya kerana dia fikir mungkin itu warden yang selalu periksa, sebab kebiasaannya warden akan selalu periksa setiap dom. Tapi dia tidak terfikir mana mungkin ada warden perempuan yang akan periksa pada malam buta-buta. Dan seorang-seorang pula tu, ini kan sekolah lelaki. Mungkin kerana mama, jadi dia pun tak terfikir sampai ke situ. Dalam ketika dia masih mama, dia ternampak susuk lembaga itu berjalan ke arah katil dia. Masa itulah dia dah rasa lain macam. Tapi tiadalah hendak sampai nak menjerit. Dia cuma bertenang sahaja. Kemudian lembaga itu berdiri di sebelah katilnya. Lembaga itu seperti bercakap-cakap dengan kawannya yang berada di katil atas, tapi dengan nada perlahan. Jadi, dia berfikir mungkin warden itu bercakap dengan kawannya. Mungkin warden itu hendak memberi apa-apa arahan. Lebih kurang 2 ke 3 minit macam tu. Lembaga itu terus membongkok dan terus membuka pintu kelambu dan memasukkan kepalanya. Muka dia seburuk-buruknya dan dia bertanya, "Adik, kenapa orang atas tak nak bangun?" Dia terkejut sehingga tergamam. Dia terus berpusing sampai jatuh dari katil dan kelambunya terus koyak rabak. Dia terkejut orang katil sebelah dengan muka pucat lesu. Lepas itu, bila dia melihat balik, perempuan itu sudah tiada. Suasana mula menjadi riuh rendah. Semua orang dikejutkannya. Masa itulah kami dengar bunyi bising sebab diorang sibuk tarik tilam turun atas lantai oleh kerana masing-masing mula ketakutan. Keesokan harinya, kami diarahkan untuk berjaga di hadapan dom diorang. Warden memberi kami untuk stay up oleh kerana kisah itu dah mula kecoh satu sekolah. Manakala budak yang kena sakat itu dikabarkan demam seminggu dan dihantar pulang ke kampung halamannya. Sekian.